Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya kata saya nak kupaskan ataupun saya dah share sebelum ni tepung, penggunaan tepung, tapi masih ramai lagi yang keliru dan sangsi untuk gunakan tepung ni. Sebab takut nanti bila you salah step, bila penggunaan tepung ni akan menyebabkan kek kita ni keras, bantat, dan dia punya tekstur tu tak lembut lah, tak moist betul. So you all kena tahu dan kenal pasti supaya you all dapat hasilkan kek yang moist, dan benda tu you all boleh letakkan di dalam peti dan dia makin hari makin best lah, makin hari makin sedap. So ada yang tanya saya, Noris, boleh tak saya ni saya nak gunakan tepung, saya tak nak gunakan tepung gandum. Boleh tak saya nak gunakan tepung yang lain? Okey. So kalau macam jawapan saya adalah boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi sebelum tu you type kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Type kat komen dulu. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya masuk sharp. Masa tu sharp 9.30 saya masuk. Kalau je saya lah 9.30. Tak tahulah kalau je you all. Sebab saya banyak settle untuk saya punya kata banyak benda lah untuk saya settlekan. So saya melalui ataupun kata perjalanan saya punya sekarang ni memang saya melalui benda yang baru. Maksud dia saya tahu macam mana cara untuk kita nak menjaga tim, macam mana kita nak handle benda tu, macam mana kita nak supaya tim kita tu terjamin. So benda tu saya mengalami kata benda ataupun pengalaman yang baru. Alright. You all macam mana tempat you all? Cuaca di Kota Baru ni hujan dan mendung lah. Mendung tanpa hujan. Mendung dah memang hujan lah hujan. Tempat you all hujan tak? Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Clear. Alright. Okay, clear, right. You jangan lupa share saya punya live. Jangan lupa share saya punya live. Semoga apa yang saya share untuk pagi ni dapat dimanfaatkan lah. Saya pun bukan seorang guru ataupun seorang yang pakar ataupun profesional dalam bidang bakery ni. No, saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Saya pun apa yang saya bagi tahu ataupun yang saya kata saya share ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Macam mana saya kata saya create benda tu, macam mana saya inovasikan benda tu supaya nampak ataupun tampak lebih lebih berbeza. Nampak berbeza dengan yang lain. So benda ni yang saya create sendirilah. Saya buat research sendiri, saya buat kajian tu, benda tu saya buat sendiri. Bukan kata kajian tu buat dekat mak-mak ke, no. Ni mak-mak saya ni. Itulah. Saya buat sendiri. Saya kena kaji sendiri macam mana saya punya kek saya untuk saya nak dapatkan yang moist, untuk kita nak kekalkan moist tu walaupun duduk dalam peti 1 minggu, 2 minggu, dia stay okey lagi. Alright. Terengganu hujan renyah-renyah. Sini hujan dah. Tak ada lah. Kalau macam sini tak ada lah renyah, hujan lebat jugalah. Kalau duduk basah lah juga. Hai Kak Nori. Hai. Okay, so ada yang tanya saya tepung
selain tepung gandum tu, apa yang sesuai? Boleh tak saya nak gunakan tepung self raising flour? Boleh tak saya nak gunakan tepung kek? Bukan kata tak boleh. Boleh. Saya kalau macam you all tanya saya ataupun tanya tim saya, apa yang saya boleh bagi tahu adalah boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi you all tak boleh nak gunakan cara saya lah, resepi saya. You all kena gunakan cara ataupun resepi yang menggunakan self raising flour ataupun tepung kek lah. Sebab saya memang fully saya gunakan tepung gandum. Kalau macam sponge mix tu memang saya beli yang dah siap dah. Tak beli ya, tak buat sendirilah benda tu. Setengah orang dia akan buat sendiri. Walaupun tepung sponge mix pun dia buat sendiri. Tapi bagi saya untuk kata ada benda yang dah siap dah, ready made dah dulu kat kedai. So saya beli benda tu dan saya buat benda tu dan alhamdulillah terbukti hasil dia jadi. Dan ramai yang yang dah try saya punya resepi, yang dah order saya punya kek. So memang boleh dikatakan totally kek yang dia orang makan tu memang akan repeat order lah. So itu akan yang menyebabkan saya ni tak apalah, aku follow je, aku buat je benda tu. Dan saya tidak menggunakan benda-benda ataupun tepung yang lain. Sebab nanti saya takut nanti saya kena buat research. So research tu ataupun kajian tu memerlukan masa. Bukan masa yang sedikit, masa yang agak lama, tahu tak. Bukan kata aku nak try lah nak buat self raising flour, nak gunakan self raising flour, lepas tu benda tu terus jadi. No, belum tentu lagi jadi. Memang kita tidak tak boleh nak mendoakan benda yang bukan-bukan, tapi at least kita kena beringat sebelum terkena. So bila mana kalau macam saya nak try ataupun sebelum ni saya dah buat dah tepung gandum, lepas tu saya nak try gunakan tepung self raising flour, saya kena gunakan ataupun saya kena ambil masa untuk nak gunakan tepung self raising flour ataupun tepung kek tu untuk adunan ataupun resepi yang saya buat lah. Sebab benda tu bukan banyak benda yang saya kena olahkan. Banyak benda yang saya kena olahkan, banyak benda yang saya kena adjust benda tu supaya kek tu dapat hasilkan yang moist. Okey. Semua tepung kek, tepung gandum sesuai ke? Sesuai. Kalau tanya saya tepung gandum ataupun tepung serbaguna, sesuai. Tapi kalau you all menggunakan tepung self raising flour pun sesuai. Tetapi you all kalau nak ikut resepi saya hanya menggunakan tepung gandum. Kalau you all nak follow tapi you all tak nak gunakan tepung gandum, you all nak gunakan tepung naik sendiri ataupun tepung self raising flour, self raising flour. So benda tu you all yang kena buat research, you all kena buat sendiri dok. Kalau you all tanya saya boleh ke tak? Boleh, tapi you all kena ambil resepi yang lain lah yang menggunakan tepung naik sendiri. Kalau you all gunakan resepi yang saya bagi tu, benda tu you all yang kena kaji. You all jangan bagi kat saya macam mana benda tu okey tak. Kalau bagi saya okey, cuma you all kena kaji sendiri. Benda tu you all payah lah. Bila kaji sendiri ni ambil masa dan memerlukan masa yang agak panjang. Alright, masa yang agak lama lah untuk kita nak research benda tu, untuk kita nak buat supaya bila menggunakan tepung self raising flour ni ataupun tepung kek, so benda tu kalau you all follow tak sama, belum tentu lagi sama beda. Sebab apa? Sebab saya guna tepung gandum. Kalau you all gunakan tepung self raising flour, dia punya adunan dalam tu dia memang dah ada dah baking powder dan sedikit sodium bikarbonat di dalam self raising flour. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak dia letakkan baking powder, berapa banyak dia letakkan sodium bikarbonat. Alright, so kalau contohlah, alright,
dalam satu saya punya adunan, contohlah adunan saya memerlukan 2 sudu kecil baking powder dan 2 sudu kecil sodium bikarbonat. So kalau you all iaitu kalau manual lah, iaitu memang resepi saya contoh. So kalau you all menggunakan tepung self-raising flour, try you all fikir secara logik, berapa you all kena ambil untuk self-raising flour tu. Sebab benda tu kita kena adjust benda tu supaya nampak, supaya kita hasilkan kek tu yang moist. Kalau tidak, kalau you all tak pandai nak adjust dia, better pakai tepung gandum sudahlah. Alright. Ramai lagi yang keliru tahu dok. Ramai lagi yang tanya saya. Saya kata you all nak gunakan tepung self-raising flour ataupun tepung kek boleh. Cuma you all pergi cari resepi yang memang menggunakan tepung self-raising flour ataupun tepung kek lah. Kalau macam saya memang pakai tepung gandum. Kalau you all nak pakai benda tu untuk resepi saya, itu you all kena buat kajian sendiri. Senang. That simple je saya bagi tahu. So benda tu saya nak you all clear lah benda ni tahu dah. Saya dah puas explain dah benda ni. Saya dah tak larat nak explain meh dah. Sebab you all nak jalan yang lambat, jalan yang sukar. You all nak jalan yang sukar, jalan yang tak tahu lagi benda tu ada result ke tak. Kalau macam saya, of course saya nak benda tu ataupun jalan yang betul-betul ada result. Barulah kita akan shortcut lah, shortcut masa tu. Bila shortcut masa, lepas tu kita buat tu jadi dan akan menyebabkan proses tu cepat lah. Kalau you all main taram je, you all put down je, lambat. Sebab tu lah buat tak jadi. Lepas tu you all pergi ambil resepi orang lain. Lepas tu you all main tanya saya. Memang saya tidak ada jawapan lah benda tu. You all jangan expect, you all kata jangan expect you all pergi ambil resepi orang lain. Contohlah you all ambil resepi carrot. Lepas tu you all mari tanya saya, Noris, kenapa saya buat kek carrot tak jadi? Boleh saya tahu tak macam mana sis buat kek carrot? Saya akan tanya lagu tu lah. Saya akan melalui proses-proses tu. So proses-proses tu saya akan selongkarkan benda tu. Baik tak? Sebab itulah akan terjawab benda tu sebenarnya bukan daripada resepi saya. So you all tanya dekat saya, so saya akan tanya, boleh saya tahu tak macam mana sis buat kek carrot tu? Okay, so bila dia explain dia, lepas tu bila dia explain satu one by one, dia bagi tahu okay saya masukkan self-raising flour berapa gram gitu semua. Lepas tu saya pun bagi tahu ini bukan resepi saya. Kalau resepi saya tidak akan menggunakan self-raising flour. Kalau resepi saya, kalau untuk kek premium, saya akan masukkan, terutamanya kek carrot ni, saya akan masukkan 2 tepung yang saya gunakan adalah tepung gandum dan tepung superfine. So 2 benda ni, so you all kena tahu dah bezakan tepung gandum, tepung tepung superfine, tepung self-raising flour. Tak sama. So sebab itulah saya boleh selongkar benda tu one by one. Saya boleh tahu, okay, so saya akan bagi tahu, okay sis, saya minta maaf, ini bukan resepi Noris. So why not sis pergi tanya dekat tempat yang sis resepi sis tu. Macam itu saya akan tanya dia, sis macam mana resepi ni sis ambil kat mana? So dia bagi tahu, saya ambil daripada saya join saya punya PJJ. Tapi saya PJJ bukan PJJ Noris, saya join PJJ yang lain. Habis tu kenapa sis tak tanya orang yang buat PJJ tu? Kenapa tanya Noris? Sebab Noris boleh selesaikan ataupun bantu masalah saya yang buat kek carrot ni tak jadi. Memang saya boleh bantu you all buat kek, terutamanya kek carrot ni buat jadi, tetapi ini bukan caranya. Sebab cara sis buat ni salah. So saya akan explain dia one by one. Why not sis pergi tanya dulu orang yang buat PJJ tu, tanya dia kenapa saya buat kek ni tidak menjadi. Saya dah buat lebih daripada 3 kali dah saya buat, tetapi tak jadi juga. Apa yang menyebabkan kek yang saya buat ni tidak menjadi?
So itu cara dia dek. Sebab kalau you all pergi ambil resepi orang lain, lepas tu you all tanya saya ataupun tim saya, memang tak ada jawapan tu. Sebab lain resepi yang you all ambil tu ataupun you all join PJJ orang lain tidak sama dengan resepi yang saya hasilkan. Alright, benda tu saya harap benda tu clear deh. Sebab itulah benda tu sedikit-sedikit terbongkar. Sebab apa? Sebab saya akan tanya dia one by one. Saya akan tanya. Bukan kata saya okey ni resepi. No. Sebab saya akan orang kata saya nak selongkar dia, saya nak bantu dia untuk permudahkan, untuk dia nak sebenarnya apa dia punya masalah dia. So benda tu tahu tak? So sebab itulah saya akan kena selongkar dia one by one permulaan. Alright. Salam Nori, hari ni buat apa? Kak Zah baru masuk, tak ada buat apa pun. Sebab saya nak cepat ni sebenarnya. Saya nak keluar jap. Alright. Hanya nak tanya, betul ke kalau kita ayak tepung gado kek akan jadi berat? Sebenarnya tepung ayak tak ayak tu bergantung juga kepada resepi you all. Belum tentu lagi resepi yang you all buat tu, contohlah you all ayakkan, belum tentu lagi kek tu jadi. Kalau resepi tu resepi yang entah apa-apa, beda. Maksud dia kata tidak kena dengan adunan ataupun bahan-bahan tu dengan you all buat tu. Tidak kena dan tidak sesuai. So you all kata macam saya, resepi saya tak ayak kecuali kek coklat moist. Sebab kek coklat moist tu tidak memerlukan ataupun bahan-bahan yang yang berat di dalam kita punya adunan kek. So dia melibatkan gandum, melibatkan serbuk koko benda tu. So kita kena ayak lah untuk kita nak hasilkan yang moist. Tetapi kalau you all menggunakan tepung yang lain, contohlah tepung superfine, tak perlu ayak pun. Tak perlu ayak sebab tepung tu tepung yang paling halus. So kalau you all kata okey tepung gandum kek akan jadi berat, itu you all tengok bergantung kepada you all punya adunan. Adunan you all banyak mana? Kalau you all punya banyak, so benda tu memang jadi berat dan dia akan jadi tak jadilah. Dia akan jadi tak jadi. So you all kena be careful benda tu. You all kena tahu cara nak buat resepi tu resepi betul ke tak. You all kena tahu dah selongkar dia, barulah you all boleh buat dan barulah you all dapat hasilkan kek yang terbaik. Alright? Moga Nori boleh publish buku baking untuk rujukan semua nanti. Belum masa lagi sis. Belum lagi. Saya dah ada dah. Saya untuk resepi-resepi saya dah ada dah siap dah sebenarnya tu. Tapi belum masanya. Masa tidak sesuai lagi untuk saya keluarkan benda tu. So tidak boleh lagi lah. Tidak boleh lagi saya keluarkan. Ada sebab kenapa saya tidak boleh keluarkan benda tu. So saya simpan dulu lah untuk rujukan saya dan juga untuk rujukan saya lah. Kalau tim saya pun dia tak boleh juga sebab dia tidak faham benda-benda lagu tu. Saya yang create. Saya buat satu-satu, one by one benda tu. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Cuaca mendung dalam PKPB di Kubang Pasu, Kedah. Noris, kita jaga kita, of course. Je lah. Assalamualaikum Nori. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright. Untuk dapatkan hasil kebabus, saya banyak kali dah try siap boleh buat jualan lagi sambil-sambil kerja. Saya buat resepi Nori semuanya menjadi. Assalamualaikum Nori. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright. So you all kena tahu step dia deh. You all kena tahu dan you all kena kata kena ke tak dengan bahan-bahan yang banyak ni dengan dengan loyang sesuai. Okey ke tak? You all kena tahu benda ni supaya sesuai ke tak dengan loyang ni. Kalau macam untuk saya punya resepi totally saya punya resepi saya akan buat saiz 9. Memang totally loyang yang saya buat adalah loyang saiz 9. Saya buat loyang saiz 9. Kalau you all nak buat loyang yang kurang atau contohlah you all nak buat 7 ataupun 8, itu you all kena adjust dirilah. You kena adjust diri. Itu kreativiti you all lah. You all nak tanya saya semua, saya pun tak buat macam yang you all buat. Sebab you all you all nak lebih kreatif benda tu. So you all yang kena tentukan. You all kena buat benda tu. Kalau you all tanya saya buat, mungkin saya buat benda yang lain. So kalau you all nak kurangkan, saya dah bagi dah. Okay, you all kena pastikan pakai loyang saiz 9.
Bila mana you all kena pemula tu, kena try dulu. Barulah you all boleh adjust benda tu. Kalau you all tak try dia, lepas tu you all nak adjust lagu mana? Tak boleh lah. Tahu tak? Permulaan, bila mana you all kata dah tengok dah, oi dah sepi ni, okey, so aku nak try lah. Try dulu. Bukan kata buat lepas tu terus nak buat jualan. Terus kata nak buat bisnes. No. Itu cara yang salah. Cara yang salah, tahu tak? Sebab kita nak buat benda tu untuk long term. Sebab itulah kenapa ramai yang boleh nak start buat bisnes. Faham tak? Pemula tu memang dia nak start buat bisnes senang. Tetapi dia nak sustainkan benda tu ataupun dia nak lebih lagi. Contohlah, okey, selama ni aku dah 2-3 bulan ni aku dah pecahkan 1,000, 2,000, 3,000 yang pertama. So aku nak pecahkan lagi 5,000 yang pertama. So bila you all nak pecahkan 5,000 ni, you all kena kaji dulu yang 1, 2, 3,000 ni supaya you all boleh pecahkan 5,000 yang pertama tu. Barulah senang. Fair tak? Maksud dia, you all kena buat dulu. Okey, planning dulu, betul. Planning dulu. Okey, aku kena buat lagu ni untuk aku dapatkan 5,000. So benda ni you all yang kena tentukan, bukan orang lain yang kena tentukan. Betul. So benda ni bila you all kata buat benda tu, you all yang tahu apa mistake, apa kesilapan yang patut aku adjust benda tu. Kalau benda tu you all tidak tahu ataupun tak nampak bayangin lagi, lepas tu you all nak buat benda tu terus nak buat bisnes, no, itu silap, betul. Itu silap. Kalau you all nak bisnes you all untuk jangka masa yang panjang, so you all kena planning betul-betul supaya kita punya kita boleh pecahkan benda tu, betul. Supaya kita boleh kita boleh dapatkan lagi ramai customer, supaya kita boleh pelbagaikan kita punya kek kita ataupun kita punya produk kita untuk jangka masa yang panjang lah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sedang ikuti live ni dari dalam van. Hari terakhir melawat ke Kelantan. Hujan pagi ni di Kota Baru. Hujan lah. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lapar ni. Tak pakai lagi ni. Nori, boleh tak kalau Kak beli whipping cream Vivo dalam Shopee tak punah ke whipping tu? Saya tak pastilah. Yang tu saya tak pasti. Yang itu saya tidak pasti dan saya tak pernah beli benda tu. Sebab benda tu kata dia kata saya tak ada pengalaman benda tu. Sebenarnya saya tak ada pengalaman benda tu sebab whipping cream tu dia kena duduk dalam peti, dia kena mungkin kalau macam tempat kita tak tahu macam kita punya postage macam mana. Kalau postage tempat akak punya tu okey, hari ni post, lepas tu esok sampai tak apa. Tapi kalau main dengan 2-3 hari, so benda tu takut nanti efek lah kepada tekstur dia tu. Alright. Ataupun akak tengok dulu, dia punya feedback orang yang dah beli tu dekat Shopee ke Lazada kau tengok dulu feedback okey ke tak. Kalau okey, bolehlah try dulu lah beli sekotak ke. Jangan beli banyak lagi, beli sekotak dulu, try dulu tengok kan tu. Kalau tak okey, tak boleh lah. Alright. Benda tu kita kena buat lah. Kalau kita tak buat memang tak tahulah kan tu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alright. So faham di sini. Saya tak nak you all sanksi benda ni. Saya nak benda ni clear. Saya nak benda ni you all jelas dengan penggunaan tepung ni. Kalau tidak, kek you all akan tak jadi. Memang tak jadi. Betul. So kalau paling sebenarnya gini lah deh. Paling kata baru nak belajar ni, newbie yang baru nak start buat nak buat kek ni, kata bergaduh lah. Senang kejap kira gitu deh. Tepung gandum. Tak payah duduk nak beli tepung self-raising flour ke, tepung kek ke gapo ke. You all pakai tepung gandum je untuk permulaan ni. Kalau macam kek you all nak buat kek, kalau kek sponge tu memanglah you all kena pakai sponge milk lah. Tapi kalau untuk kek selain tu, contohlah you all nak buat kek marble ke, butter ke, nak buat kek coklat ke, you all nak buat kek red velvet ke, carrot ke, better pakai tepung gandum. Itu paling selamat lah. Alright. Hi sis, good morning. Have a nice day. Have a nice day too. Semalam
Semalam Kak cuba buat kek coklat moss Nori, jadi dah sedap. Cuba try nak buat FC, mula tak jadi. Lepas buat kali kedua alhamdulillah jadi. Alright. So bila mana saya kena pasti saya punya setiap PJJ saya apa yang saya perlu perbaiki, apa yang perlu saya ambil berat lagi. So why not kata benda tu saya ambil untuk saya nak buat live ke, untuk saya nak buat Zoom ke. So untuk minggu ni dan malam ni live dengan saya dekat grup ekonomi, saya akan ajar you all one by one cara nak buat topping coklat biasa. Hari tu saya bagi tahu saya nak buat topping coklat biasa dan premium. Tapi saya tukar benda tu sebab saya nak selitkan bila saya nak selitkan gini deh. Saya nak buat saya nak tunjuk dekat you all nak buat tepung pula dah. Nak buat topping coklat yang biasa dan macam mana cara untuk kita nak coklat kita shining dan macam mana cara bila benda tu dah okey tutup dia. Time bila yang sesuai. So benda ni saya akan tunjuk dekat you all one by one malam ni deh. Dan macam mana cara untuk kita nak buat kata bila kek tu bila dah topping dah siap dah, kek kita dah siap. So macam mana cara untuk kita nak letakkan kita punya topping coklat supaya kek kita tu dalam keadaan yang moist. Itu step-step ni nanti malam ni saya akan tunjuk dekat you all one by one dekat saya punya PJJ ekonomi. So saya akan tunjuk dekat you all sebab ramai yang saya kena pasti tak pandai lagi nak buat topping coklat. Select lagi. So saya tak apa, saya bantu you all buat topping coklat sampai jadi. Dan topping coklat ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab dengan topping coklat ni you all boleh buat pelbagai. Maksud dia you all boleh letakkan di atas campurkan dengan buttercream pun boleh. Bila mana you all buat topping tu jadi elok, you all boleh campurkan dengan buttercream pun boleh, you all boleh campurkan dengan fresh cream pun boleh, you all boleh nak buat kata inti pun boleh. So banyak benda untuk topping coklat ni. Saya akan tunjuk dekat you all dan saya akan ajar you all, saya bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah saya akan bantu you all. So segala permasalahan you all untuk topping coklat saya akan bongkarkan malam ni. Macam mana kenapa you all buat tu tak jadi, kenapa you all buat tu likat, kenapa you all buat kek you all duduk dalam peti satu hari dah keras, kenapa, sebab apa. So saya akan tunjuk dekat you all malam ini saya punya grup ekonomi 9:30 malam. Alright. Akak pun chef, aku pun chef, aku tahu tak payah masuk dalam FB aku, kamu tunjuklah pada orang yang macam kamu. Sorry stop ganggu aku, faham? Allah munggah stop ganggu mu, tak apa. Aku belok. Alah. Orang gini ni dia. Kau yalah. Orang gini ni biasalah biasa. Alah sedap dia. Aku pun chef. Aku tahu. Tak payah masuk dalam FB aku. Kamu tunjuklah pada orang yang macam kamu. Sorry, stop ganggu aku, faham? Allah lah, orang lagu ni gak. Orang lagu ni tahulah. Tahu tak? Macam-macam orang ni. Macam-macam orang. Stop ganggu mu. Aku belok dulu lagi mu. Sak bem-bem. Alright. Alah lah. Nori ada buat PJJ Kit Span ke? PJJ Kit Span tidak ada sis. Kit Span sangat mudah lah. Senang je. Gini je. Tahu tak? Senang saja. Kit Span tu. Saya ajar you all kit yang Kit Span tu sangat mudah. So saya dah ajar dah dekat saya punya page. Cuma untuk kit-kit yang lain tu you all kena tengok dan follow saya punya tu step by step lah. Kalau kit lain. Sebab kalau Kit Span ni sangat mudah sis. Sangat mudah. Terima kasih Nori atas tunjuk ajar Nori. Semoga Nori berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin. Okay, one more thing saya nak bagi tahu dekat you all. Saya buka saya punya jawatan kosong dekat saya punya position saya terpaksa buka deh. Saya terpaksa buka. Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi ni, saya terpaksa ambil tim lagi untuk saya untuk handle dekat bahagian sale
tim saya bagi tahu ingat dah. Untuk bahagian sale lah, untuk bahagian sale. Cuma bukan dia akan bahagian sale dan behind the scene bahagian sale lah. Dia fokus untuk bahagian sale. So saya akan ambil at least untuk permulaan ni 1 orang dululah untuk permulaan. Untuk saya nak tambahkan tim saya. Siapa yang saya tahu ramai yang tak ada pekerjaan sekarang ni, tak ada kata kehilangan pekerjaan. So boleh try WhatsApp tim saya untuk hantar resume. Dan saya benda tu you all kena pergi bekerja lah. Maksud dia you all kena duduk area sebab office saya di area Kelang. Di area Kelang, Bandar Puteri. So siapa yang area berdekatan dengan office saya tu boleh hantar resume untuk join team saya. So siapa yang nak boleh WhatsApp teruslah tim saya. Alright, saya mencari seorang yang boleh join saya punya team. Okay. Sorry, untuk permulaan ni 1 orang dulu untuk saya nak arrange benda tu. Sebab nanti tim saya yang akan arrange. Tim saya yang akan handle benda tu. At least 1 orang lah. Yang tu untuk bahagian sale. Maksud dia hanya kata untuk permulaan ni part time lah. Part time masa dia bekerja adalah pukul 9 hingga 5 petang. 1 Ahad cuti. Biasa Sabtu kerja ke? Okey, 1 Ahad kita bercuti. 1 Ahad bercuti. So untuk tengah hari, makan tengah hari ditanggung oleh Norris lah. Saya yang akan tanggung, company yang akan tanggung, yang mana yang berada dalam tim saya memang adalah tanggungjawab saya. So saya akan menanggungnya. Saya akan bagilah untuk makanan untuk tengah hari, bagilah untuk lunch. Lunch you all tak payah keluarkan duit. Semua tu ditanggung. Alright, you all akan dapat bersih lah. Bersih gaji tu you akan dapat bersih. Faham tak? Alright, siapa yang nak bekerja atau siapa yang nak jadi salah seorang tim Norris, you all boleh WhatsApp tim saya deh. Cuma yang mana yang nak jadi tim saya tu dia kena duduk berdekatan dengan area Kelang lah. Sebab saya punya office saya di Bandar Puteri. Di Bandar Puteri. So you all boleh siapa yang duduk area berdekatan dengan tu, you all boleh WhatsApp tim saya lah untuk bekerja ataupun untuk join saya punya team untuk bahagian sale. Bahagian sale sebab saya tidak cukup team untuk handle benda tu, tak cukup. So saya kena terpaksa. Saya terpaksa mencari lagi untuk tim, untuk tambahkan lagi, untuk kukuhkan, untuk nak handle jawatan tu lah. Sebab tim saya tak boleh nak handle dah benda tu. Sebab banyak benda yang tim saya perlu handle kan. So saya terpaksa membuka jawatan kosong untuk yang mana yang nak bekerja, yang mana yang nak join team Norris. So you all boleh WhatsApp terus tim saya deh. Cuma duduk di area Kelang sahaja. Kelang je deh. Duduk area lain tak boleh. Maaf banyak-banyak. Tapi untuk you all kena online lah. Totally semua online. Totally online. Makin kita bagi Sabim Thank you Nori di atas penerangan pasal tepung untuk membuat kek. Terima kasih Nori, sama-sama. Assalamualaikum Nori, saya buat kek and cream tak berapa jadi. Kalau you all ada anak-anak yang tak kerja ke, ataupun diberhentikan kerja yang nak kata lepas SPM ke apa tu, yang JB tak ada. Tidak ada. Tidak ada di KL pun bukan KL lah. Sebab saya duduk di Bandar Puteri. So duduk di area berdekatan dekat kawasan tu je lah. So you all boleh WhatsApp tim saya lah untuk job tu, untuk jawatan tu. Jadi bimbing tengah hari disediakan makanan tengah hari. Lepas tu umur tu antara umur 18, 19 gitulah. 18, 19 hingga 30 lah. Belia. Umur yang
lebih tu takut dia tak boleh nak handle dah. Sebab dia kena fully pakai online. Semua pakai laptop. So you all kena handle benda ni. Kena handle untuk database. Banyak jugalah. Banyak juga. Tapi kalau you all buat benda tu everyday tak adalah banyak. Sini je. Tahu tak? Tapi yang paling penting jangan buat kerja bertanggung. Itu je. Kalau buat kerja bertanggung memang makin lama makin banyak. Kalau you all buat kerja, buat siap. So benda tu sangat mudah. Siapa yang nak bolehlah WhatsApp terus di saya deh. Alright, tak say umur 40 tak say. 40 ke bawah lah. 30, kalau 35 ke bawah lah, lebih kurang lah. Sebab saya tak nak umur yang bukan kita nak pelekehkan. Cuma sekarang ni dunia teknologi. So biar you all boleh gunakan ataupun manfaatkan teknologi sekarang ni. Sebab semuanya di hujung jari, semuanya menggunakan online. So memang tim saya semua online, totally online, dan semua memang guna laptop. Memang wajib guna laptop, dan laptop tu memang diberi seorang lah. Setiap orang memang bagilah setiap orang laptop. Alright. Selamat pagi sis. Saya dah cuba buat Swiss roll. Resepi sis sangat menjadi dan gebu. Terima kasih. Perkesian Noris, saya tengok dalam berapa lah yang dibuat memang ikhlas. Alhamdulillah. Alright. Umur 50-60 tak usah deh. Umur 50-60 kata bagikan anak lah. Bagikan anak. Sebab semuanya menggunakan laptop, semuanya menggunakan online. So dan dia kena datang lah. Dia kena datang office tu. Office tak adalah office. Sebab saya buat macam office rumah lah. Rumah versus office. Gitulah. So dia kena waktu bekerja adalah pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Dan Sabtu Ahad cuti. Sabtu Ahad memang cuti lah. Alright. Dan tengah hari bagilah kata makanan untuk dia makan tu. Saya buat cake angry tak berapa jadi. Macam mana you all buat tu? Tak jadilah kan? Assalamualaikum. Bolehkah masukkan madu dalam adunan kek? Sebenarnya kalau madu ni you all kena tengok juga. Sebab madu ni bukan semua orang boleh dengan madu. Bukan semua orang boleh dengan madu. Maksud dia madu ni contohlah dia tu alahan dia adalah madu, ataupun dia makan dengan obat. So tak boleh dengan madu asli tu. So you all kena tengok jugalah. Kek ni tengok juga. Dan dia agak likat. Nanti dia punya tekstur kita takut nanti dia punya kata mengganggu kita punya tekstur kita kalau kita masukkan madu. Noris, kalau nak buat kek span milk, boleh ke Kak tambah perasa mango jenama sangkuit untuk kek span mango? Boleh. Kata untuk nak menyedapkan lagi memang kena masukkan lah. Kalau you all nak kata, kalau you all letak perasa mango saja, dia tak berapa nak ngam, tak apa-apa dia sangat. You all nak tambah lagi, you all kena tambah pewarna lagi molek lah. Itu lagi recommended lah. Sebab kalau perasa saja, dia akan kek kita akan jadi warna pudar. So untuk kita nampakkan dia punya tu nampak menggiurkan, so kita kena tambah pewarna lemon yellow sikit. Alright. Itu you all kena kreatif lah, barulah jadi molek. Okay. So saya harap benda ni alhamdulillah. Pakai lagi ni. Dah waduh. Okay, saya harap benda ni clear, jelas, dan saya tak nak you all datang dengan dekat tim saya. Saya tak nak you all datang dekat saya lepas tu tanya saya kata sebab resepi yang saya bagi tu adalah menggunakan tepung gandum. So, kalau you all nak pandai-pandai benda tu, you all yang bertanggungjawab. You all jangan mari dekat saya, lepas tu bagi tahu dekat saya guna saya punya resepi, tapi saya masukkan self recipe lah. Memang meninggal dek. Memang meninggal. So you all jangan derhaka pada resepi deh. Dan kalau you all nak derhaka pada resepi, pastikan you all kena buat research.
Benda tu bukan main sejam 2 jam ataupun sehari 2 hari. Memerlukan masa yang berbulan-bulan. Tak? Kalau you all buat benda sebab benda tu memerlukan energy. Tak? Time yang contohlah you all nak buat research tu. Kalau macam saya, bila mana saya buat research tu time waktu pagi lah. Sebab saya memerlukan energi yang tinggi. Sebab kalau energi saya down ataupun turun, bila saya buat tu tak jadi, so saya akan malah aku buat, asyik aku buat. So benda tu saya akan cepat give up. So cara dia adalah kita kena time waktu yang okey. Waktu ataupun semangat kita tu yang tinggi, yang memang membara lah. Barulah kita nak olah benda tu. Barulah kita nak buat kajian. Barulah kita nak benda tu supaya nampak lain. So kalau waktu saya adalah waktu pagi lah untuk saya nak olahkan benda tu. Alright. Alhamdulillah semua resepi yang Nori beri menjadi elok keknya. Terima kasih atas perkongsian ni. Okey. Saya harap benda ni clear untuk saya kata you all boleh benda ni untuk resepi tu supaya buat tu jadi. Itu je. Saya nak bantu you all buat sampai jadi. Siapa yang nak saya bantu you all? Siapa nak saya bantu you all buat sampai jadi? You all bayangkan bila mana saya bantu you all. Okey, macam ni sis, buat lagu ni. Okey, step. Okey, sis, apa masalah sis? Okey, masalah saya tak erti nak buat kek coklat emas. Kek coklat emas saya buat pahit. Okey. Saya bantu, boleh tak saya bantu sis? Saya pula, boleh tak saya bantu sis untuk permudahkan ataupun untuk nak bantu sis buat kek sampai jadi. Alright. So, bila kita kata okey, boleh? Dan saya memang nak pun. Okey, so macam ni, untuk permulaan sis buat pastikan untuk satu adunan ni sis dapat 1 biji kek yang bersaiz 9. Okey, kalau sis tak ada lagi saiz 9, saya nasihatkan sis pergi beli dulu loyang saiz 9. Beli dulu. Lepas tu nanti baru saya akan bagi tahu lebih lanjut lah untuk benda tu. So, bila dia dah beli dah untuk saiz 9 tu, okey, sis kena buat lagu ni. Untuk kalau nak guna tepung ni, pakai tepung hak ni sudah. Okey dah, padan dah hak ni. Lepas tu semua bahan-bahan ni kena ayak. Lepas tu kalau nak pakai serbuk koko. Okey, so serbuk koko ni macam mana nak guna dia? Macam mana cara nak ayak dia? Berapa gram sebenarnya untuk adunan kita supaya kek kita ni tidak pahit. So benda-benda ni saya akan bantu you all buat sampai jadi. Kalau selagi tak berjadi, selagi itulah saya akan bantu you all. Alright, so banyak dah kata ramai dah saya bantu you all buat sampai jadi. Dah ramai dah yang dah buat kata dah buat dah jana income dah ramai dah yang dah kata ada brand yang dah kata keluarkan benda ni, yang dah production pun bertambah. So memang sangat best bila mana kita dapat hasilkan benda tu menjadi. Itu yang saya nak lah. Pero saya tak nak resepi yang saya bantu you all, tapi you all malah tahu dah you all tak ada benda-benda lagu tu. So sajalah ada ilmu tu, kalau you all kata duduk dalam buku tak keluarkan, macam mana dia nak berkembang benda tu je lah dah. So kita yang kena ambil tindakan. Alright. Saya tak nak resepi ataupun ilmu yang saya bagi ni disia-siakan. Saya nak ilmu yang saya share ni dapat bantu you all keluarkan ataupun selesaikan masalah you all. Alright, siapa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi? Siapa yang nak saya bantu you all buat ada brand, ada kata dapat buat bisnes di rumah tetapi best dengan order tanpa henti, dengan customer datang silih berganti, dengan regular customer pun datang, customer baru pun datang, database pun semakin rancak. Daripada sebelum ni database hanya 10 orang, sekarang ni dah bertambah 20 orang satu hari. Lepas tu bertambah, sale pun makin bertambah, orang pun makin nampak brand kita, orang pun sentiasa PM. So benda ni akan merancakkan bisnes kita. Siapa yang nak?
you all boleh klik link bawah tu ataupun type PM. Nanti saya akan bantu you all buat sampai jadi. Alright, selagi tak jadi, selagi itulah saya akan gagahi dia buat sampai jadi. Apa yang saya buat sepanjang bisnes saya, jatuh bangun saya punya bisnes ni, saya akan share dekat you all macam mana. Saya tak nak you all buat benda ataupun kesilapan yang saya buat sebelum ni. Saya nak you all permulaan buat bisnes tu, bisnes yang cara betul. Barulah you all punya makin semangat you all nak buat bisnes walaupun duduk kat rumah. Alright. Sis Nori, guna tepung ganda mix tepung khas Swiss roll. Boleh ke Sis Nori buat kek Swiss roll? Kalau macam tepung itu you all kena cari resepi yang lain lah. Kalau macam resepi yang saya share hari tu memang totally tepung ganda je lah. Tepung ganda dah okey dah. Tahu dah. Itu you all yang kena kena mendalami benda tu. Kena mendalami benda tu. Sebab apa? Sebab saya dah share dekat you all. Saya dah tunjuk dekat you all dah. Kalau you all kata saya nipu, you all boleh tengok saya punya live. Bila saya buat Swiss roll tu, tengok balik. Kalau you all kata saya tipu lah Nori ni apa semua, boleh tengok balik. Saya tak delete benda tu. Ada certain je. Tunggu masa saya nak delete jugalah. Saya nak akan delete benda tu. Kalau you all tidak ambil benda tu, kalau you all tidak share benda tu, saya akan delete. Kenapa saya delete? Sebab itu ilmu yang saya share you all tak manfaatkan. So, why not saya ambil benda tu, saya simpan dia untuk saya bagi kepada orang yang betul-betul nak saya bantu dia. Fair tak? Alright. Saya dah buat biskut konflik, best sangat, crunchy. Terima kasih di atas perkongsian ilmu tu. Boleh gunakan untuk tahun depan. Mana tahu mungkin resepi tu untuk nak buat makan-makan untuk raya-raya tahun depan. Untuk nak buat bisnes ke. Alright. Okay, so malam ni jangan lupa lah dengan saya pukul 9.30. Saya akan tunjuk dekat you all one by one cara nak buat topi coklat. Sebab saya kena pasti ramai lagi lah yang tak erti nak buat, yang tak dapatkan hasil topi coklat yang menarik, yang shining. Lepas tu ada yang buat topi coklat tu pahit. So tak apalah, saya bantu you all buat sampai jadi. Dan saya akan tunjuk dekat you all one by one. Alright, saya curi masa saya untuk saya ajar you all, untuk saya bantu you all. Alright, so siapa yang join saya punya PJJ ekonomi boleh masuk kelas ataupun boleh join live saya malam ni. Tengok macam mana cara saya buat dan saya tunjuk dekat you all one by one. Alright. Assalamualaikum Nori, selamat pagi, semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Alright, so saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna itu of course datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Yang mana yang nak bersama dengan saya untuk join team Nori, so boleh klik link bawah tu dan kata join dan timbullah pengalaman dalam saya punya team. Macam mana dia punya happeningnya saya punya team saya. So you all boleh join, cuma saya nak di area Kelang saja, area Kelang dan area berdekatan Bandar Puteri sahaja. Area KL tu dia nak mari kat Kelang sebab sebab saya punya office saya dekat Bandar Puteri. So dia kena datang office setiap hari. Isnin hingga Jumaat kena datang dan Sabtu Ahad cuti lah. Alright. So siapa yang nak yang nak dapatkan jawatan tu, jawatan bahagian sales, macam mana bahagian sale tu, sale sekarang dengan sale dulu tak sama deh. Sale sekarang, sale orang buat sekarang, sale beda. Sale dalam position sale tu yang dulu tak sama dengan sekarang. Dulu dia kena pergi one by one. Sekarang ni dunia online, semua online. You all kena berada di depan PC, kena berada di depan telefon. So mengadap telefon tu untuk kata macam mana cara nak buat. So nanti benda-benda tu nanti tim saya akan explain lah apa position dia, apa skop kerja dia. Alright, senang je, sangat senang, sangat mudah. Kalau you tanya saya memang sangat senang, mudah je. Yang paling penting jangan buat kerja bertangguh dan benda tu you all kena faham lah skop kerja you all. Alright, so saya undur diri dulu, nanti kita jumpa lagi. Bye bye, assalamualaikum, bye bye.